A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi pada kali ini kita dapat bersama-sama insya-Allah dalam sesi untuk bersama-sama mempelajari ataupun serba sedikit merenungi apakah yang telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, iaitu kitab Riyadhus Shalihin. Jadi insya-Allah sebelum daripada saya meneruskan insya-Allah kepada sesiapa yang bersama dengan saya pada kali ini agar dapat memberikan feedback terhadap suara dan juga gambar yang ada pada petang ini insya-Allah kan. Jika ni insya-Allah Jadi insya-Allah kita akan meneruskan insya-Allah sesi kita pada kali ini dengan membaca hadis yang ke-21 insya-Allah hadis Riyadhus Shalihin daripada 21. Hadis ini agak panjang sikit sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni, iaitu hadis ini adalah masyhurnya ialah hadis Ka'ab bin Malik yang tidak menghadiri peperangan Tabuk. Hadis Ka'ab bin Malik. Hadis ini adalah di bawah bab At-Taubah At-Taubah. Jadi kita akan mendengar insya-Allah kan cerita di dalam hadis ni yang diceritakan sendiri oleh Ka'ab bin Malik kepada yang diriwayatkan oleh anak siapa ni, anak Ka'ab bin Malik. Jadi katanya anak Abdullah ibni Ka'ab bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Maknanya Abdullah itu adalah merupakan anak kepada Ka'ab bin Malik. Dia katanya wa kana qaida Ka'bin radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Adalah dia ni Abdullah ni anak kepada Ka'ab bin Malik ni, dia kata dia adalah merupakan orang yang tukang menjadi pemegang lah, kita kata macam sebab Ka'ab bin Malik ni pada akhir hayat dia buta jadi siapa yang tolong pegang dia, bawa dia ke sana kemari semua kan, dia nak pergi ke mana-mana tu, yang bawa dia tu memimpin dia, pimpin tangan dia lah kan. Qaid itu dikata qaid kepada Ka'ab bin Malik ni ialah anak dia ni, iaitu Abdullah ni. Sebagaimana yang kita tengok sini kan, Abdullah ini adalah merupakan qaid. Qaid ni maksudnya orang yang tukang pimpin, yang bawa tangan tu. Ka'ab bin Malik ketika mana daripada anak-anaknya, dia ada berapa orang anak disebutkan, ada setengah riwayat katakan 3 orang anak lelaki, tapi yang menjadi ada Abdullah, ada Ubaidillah dan sebagainya. Tapi Abdullah ni menjadi ketika dia ni di akhir-akhirnya semasa dia dah agak berumur, Ka'ab bin Malik ni dia buta. Jadi cerita ni diceritakan oleh Abdullah ni. Qala kata siapa ni, kata Abdullah ni. Abdullah berkata, dia kata sami'tu Ka'ba Ibn Malik radhiyallahu anhu. Aku telah mendengar Ka'ab Ibn Malik, Ka'ab bin Malik itu ayahku lah berkata radhiyallahu anhu yuhaddisu maknanya menceritakan, bi hadisihi dengan ceritanya. Cerita maknanya diceritakan apa yang berlaku. Takhallafa an rasul hina takhallafa, ketika dia takhallafa maknanya dia tidak pergi ikut berperang. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak pergi berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya dia takhallafa ni makna asalnya makna belakang belakang tu maknanya dia tidak menyertai menyertai daripada Nabi. Maknanya tidak menyertai bersama-sama dengan Nabi lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Jadi peristiwa ni berlaku dalam peperangan Tabuk. Jadi katanya qala Ka'ab, apa kata Ka'ab ketika dia menceritalah kepada anak dia anak dia meriwayatkan kepada kita semua lah kan. Jadi alhamdulillah makna cerita ni daripada mulut dia sendiri. Dia kata lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah ketinggalan, takhallaf ketinggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha, di dalam mana-mana peperangan yang dihadiri. Ghazaha maknanya ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kalau Nabi pergi mana-mana dia mesti ikut. Ka'ab bin Malik ni special dia kan, Ka'ab bin Malik ni. Jadi dia kata illa, melainkan dia kata fi ghazwati Tabuk, melainkan dalam peperangan Tabuk saja aku tak perginya, aku tak ikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab aku jadi cerita ni kan. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Cuma aku ni pernahlah, dia kata takhallaftu fi ghazwati Badrin, dalam peperangan Badar pernahlah aku tak ikut, dia kata. Jadi maknanya ada 2 peperangan lah yang tidak dihadiri oleh Ka'ab bin Malik.
sepanjang peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ialah peperangan peperangan Badar, dan yang keduanya adalah peperangan Tabuk. Jadi jadi seterusnya dia berkata apa? Dia kata walam yu'atab. Dia kata. Jadi Ka'ab kata walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Tidak ada orang yang yu'atab. Yu'atab ni dicela lah kan. Tidak insya-Allah kan boleh bagi feedback kemungkinan sebab takut suara tak clear kan, ataupun suara perlahan ke, ataupun gambar tak clear kan, tolong bagi feedback sebab saya tak perasan lagi. Sama ada orang bagi feedback, minta maaf kan. Jadi dia kata walam yu'atab, masa peperangan Badar ni tidak dicela. Maknanya orang-orang yang tak pergi peperangan Badar ni tak dimarahi lah kan oleh Nabi kan, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kan dia kata sini walam yu'atab ahadun taqallafa anhu innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisy. Sebab masa peperangan Badar tu masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bukan asalnya nak pergi berperang asalnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ialah nak pergi kerana ni yang yuridu 'ira Quraisy. Nabi SAW dan orang-orang Muslim lain tu pergi sebenarnya adalah just untuk menghalang penghalang Ir tu maknanya kabilah kan, kabilah yang membawa perdagangan tu. Jadi yang Abu Sufyan dia ambil semua sebenarnya harta-harta tu sebenarnya adalah daripada harta orang Islam sebenarnya. Jadi harta orang Islam tu dia rampas masa orang Islam dah berhijrah ke Madinah. Mereka ni ambil semua harta orang Islam yang ada di Mekah ni. Jadi mereka buat apa dengan harta tu? Mereka ambil harta tu, mereka buat bisnes. Tu nak ceritanya kejahatan lah kan, orang-orang musyrik Mekah ni. Jadi bawa harta tu, on the way nak bawa harta tu ke Syam, sebenarnya Nabi dah plan dah, tapi terlepas dengan harta yang banyak tu kan. Jadi akhirnya mereka bawa pergi ke Syam. Sampai ke Syam mereka buat bisnes harta tu. Jadi bisnes dapat untung banyak lah kan. Mereka bawa balik harta tu, bawa balik semula ke Mekah kan. Jadi dalam perjalanan tu lah Nabi SAW sekali lagi nak pergi ambil harta tu kan. Ni harta kita, Nabi katakan. Ada dalam hadis katakan, ini adalah harta kamu, ambil, dia katakan. Bukan makna kita suka-suka hati nak jadi perompak, nak ambil harta orang, tak kan. Itu harta kita, mereka sepatutnya dulu nak ambil lah. Tapi Allah SWT takdirkan sebaliknya, iaitu apa? Bukannya mereka tu dapat berjumpa tu, lalu berlakulah peperangan yang dipanggil sebagai peperangan Badar. Sebab itulah kata Ka'ab bin Malik ni, bahawa dia kata kami sebenarnya bukan tak nak pergi perang, sebab kami ingat bukan peperangan pun berlaku. Jadi dia kata hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim, sehingga tiba-tiba berlakulah pertempuran kan. Berlakulah pertempuran di antara mereka, di antara orang Islam dengan musuh-musuh mereka, ala ghairi mi'adin, bukannya ada perjanjian, bukannya plan, bukannya memang tu kan, tapi tiba-tiba berlaku peperangan. Jadi okeylah, jadi sebab itulah Nabi SAW tak marah siapa-siapa yang tak pergi pun kan. Sebab apa? Sebab memang tak ada, bukan peperangan pun. Kemudian walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah. Kata Ka'ab bin Malik, aku memang tak attend peperangan Badar tu, tetapi aku ni sebenarnya telah menghadiri Lailatul Aqabah, iaitu Aqabah apa? Aqabah Ats-Tsaniyah tu. Jadi Aqabah kira besar lah kan, iaitu Aqabah ni ada dua. Aqabah yang pertama, Aqabah yang kedua, ataupun dipanggil sebagai Aqabah Kubra kan. Perjanjian Aqabah tu di Mekah tu, masa Nabi SAW belum lagi berhijrah, Nabi berada di Mekah kan. Jadi orang-orang daripada Madinah ni, orang Islam ni, yang kita kata orang Ansar ni, daripada Madinah ni seramai 70 lebih orang ni, mereka telah datang ke Mekah dan berjumpa dengan Nabi SAW semasa di Bukit Aqabah, iaitu berhampiran dengan Mina tu. Jadi pada masa tu mereka buat, jadi kira perjanjian itulah yang menjadi penentu sebenarnya. Yang menjadilah selepas daripada tu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, sekarang ni pergi ke Madinah. Sebab apa? Di sana dah ada sahabat-sahabat kita, orang-orang Islam yang bersama dengan kita, orang-orang ni insya-Allah akan membantu kita, tak ada masalah kan. Jadi sekarang kamu boleh pergi ke sana. Jadi penentu. Selepas daripada tu barulah Nabi, kemudian barulah dia berhijrah ke Madinah. Selepas daripada sahabat-sahabat majoriti semua dah pergi dah. Kan, yang boleh pergi. Jadi maknanya sini ialah gitu kan. Jadi perkara tu besar kata kan. Sebab itulah kata Ka'ab bin Malik ni dalam cerita ni dia katakan, aku memanglah tak hadir peperangan Uhud Badar, tapi aku dia kata telah menghadiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah, pada malam Aqabah, hina tawathaqna alal Islam, ketika kami tu berjanji untuk mempertahankan Islam. Adalah kan janji dalam Aqabah tu kan, yang mana masyhur tu. Jadi wama uhibbu annali biha mashhad badrin,
Dia kata wama uhibbu annali, dia kata walaupun aku tak attend peperangan Badar tu, tapi aku sangat suka, gembira sebab apa, aku dapat bersama-sama menjadi orang yang menyaksikan Aqabah tadi tu. Kemudian wa in kanat badrun azkara finnas, walaupun kata walaupun Badar ni memanglah lebih orang makna lebih masyhur lah, kita kata kan, azkara ni makna orang lebih sebut lagi, finnas pada manusia. Kalau sebut Badar makna macam tu. Tapi bagi aku, dia kata walaupun aku tak menyesal sangat lah kan, walaupun tak hadir peperangan Badar tu, kerana aku telah menghadiri satu perkara besar juga, iaitu Aqabah kan. Okey, jadi dia pun sebut, dia kata wa kana min khabari hina takhallaftu. Jadi sekarang dia pun nak cerita lah, kata wa kana min khabari, di antara ceritaku, dia kata hina takhallaftu. Dia start cerita kan, ketika aku ni, dia kata tidak bersama dengan Nabi dalam peperangan Tabuk ni. Dia pun cerita sini, takhallaftu, aku ketinggalan, aku tidak pergi dan sebagainya lah. Boleh lah kan, tapi tidak, maksudnya ialah tidak menghadiri bersama-sama kan dengan Nabi. Fi ghazwati Tabuk anni, iaitu benda ni berlaku dalam peperangan Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Kata Ka'ab bin Malik ni, dia kata dalam semasa berlakunya peperangan Tabuk ni, tak adalah aku, dia kata pada masa tu, lam akun qattu aqwa ni lebih paling kuat, maknanya paling sihat tubuh lah kan, tak, kesihatan pun okey, makna tubuh pun strong pada masa, adalah kata yang paling aku kuat sekali masa tu lah, kata masa aku peperangan nak pergi peperangan Tabuk tu, aku paling kuat masa. Dan juga wala aisar, tak ada lah yang lebih mudah. Maksudnya lebih mudah sini lah, harta pun banyak, tak ada masalah kan, mana kalau ikut ni dari segi logik ni kan. Min hina takhallaftu antil kal ghazwah, iaitu semasa peperangan tu tak adalah aku rasa aku paling power pada masa tu, aku paling kuat pada masa tu kan, aku paling bersemangat pada masa tu. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatan qat. Sebelum daripada tu, mana-mana peperangan dah bersama dengan Nabi, sama ada perang Uhud ke peperangan Badar, dia tak attend sama ada perang Uhud ke peperangan Khaybar ke peperangan apa-apa semua tu yang bersama dengan Nabi SAW, tak pernah dia kata aku ni get ready dengan dua rahilah. Dua rahilah ni maknanya dua ekor unta lah kan, dua ekor unta, dua pembekalan maknanya. Tak pernah aku buat macam tu. Tapi dalam peperangan Tabuk ni kan, aku memang semangat, memang aku siap dua, sampai kata rahilatan, kata hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah, yang aku telah kumpulkan di dalam peperangan tu. Maknanya bersungguh-sungguh lah dia ni, bukan tak nak pergi maknanya kan Ka'ab ni kan, tetapi kita tengokkan bahawa apa yang berlaku ni adalah merupakan satu, Allah Ta'ala dah takdirkan macam tu, Allah Ta'ala nak jadikan sebagai apa kita kata, sebagai maknanya pengajaran kan. Kalau tak berlakulah ini, maka tak adalah pengajaran untuk kita kan. Dan bagaimana kan surah Taubah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antara besarnya ialah nak ceritakan pasal kes yang berlaku kepada Ka'ab bin Malik dan juga sahabat-sahabat yang lain ni. Jadi okey, seterusnya dia kata apa? Dia kata walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Nabi pula, dia kata ni satu keistimewaan peperangan Tabuk lah. Yang pertamanya bagi dia kata kan, aku tak pernah, dia kata prepare, aku tak pernah kuat, aku tak pernah kecuali pada masa tu kan. Kemudian Nabi pula, dia kata biasanya walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan, kalau Nabi nak pergi perang mana-mana, biasa Nabi akan warra ni makna sembunyikan, takkan perlihatkan, dia kata kan, bi ghairiha, kecuali dia kata dalam peperangan Tabuk. Bila peperangan Tabuk ni Nabi cerita, kita nak pergi sini, kita nak pergi sini, nak lawan siapa gini, makna cerita, Nabi cerita dengan detail. Dah lah tahu Tabuk. Bila tahu Tabuk ni maknanya jauh kan, pada orang Arab pada masa tu, Tabuk ni dengan naik untanya, dengan bukitnya, dengan musim panasnya, dengan apa-apa semua tu cukup syarat lah maknanya kan. Satu nak kata menyusahkan lah, satu benda yang sangat-sangat sukar bagi sahabat-sahabat lah pada masa tu. Jadi Nabi tiba-tiba cerita. Kemudian faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Ini yang sebut, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa tu berperang tu, peperangan Tabuk ni harrin syadid, panas yang sangat-sangat. Kemudian tu wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza, dan di depan dia tu perjalanan nak pergi tu, wastaqbala makna di hadapan tu ialah safaran ba'idan, yang perjalanan yang sangat jauh, dan juga mafaza tu makna kosong, ruang kosong kan, tak ada apa lembah, tak ada air, tak ada apa tengah-tengah tu kan, maknanya dah lah panas. Lepas tu kosong pula, lepas tu jauh pula, habis cukup syarat kan. Wastaqbala adadan kasira, dan pula pada masa tu ramai pula orang. Bayangkan kalau ramai orang, air pula tak ada kan, maknanya jauh pula perjalanan. Bayangkan betapa susah ni. Kalau orang 2-3 orang mungkin kalau jumpa air sikit dah cukup lah. Ni ramai
ramai orang kan. Jadi wastaqbala adadan katsira fajalla lil muslimin amrahum liyatahabu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah apa? Fajalla, beritahu kepada clear kan. Maknanya Nabi terus kan beritahu kepada para sahabat gini. Kita akan pergi gini. Amrahum maknanya perkara yang tu tentang apa yang akan kita hadapi ni di depan ni, liyatahabu uhbata ghazwihim, supaya para sahabat ni semua tu akan bersedia. Bersedia dengan peperangan tu kan. Fa akhbarahum biwajhihim allazi yurid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beritahu kepada mereka biwajhihim, ke mana, hala tuju, allazi yurid, yang kita nak pergi. Wal muslimun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasir. Pada masa tu pula orang muslim sangat ramai kan. Wala yajma'uhum kitabun hafizun yuridu bizalika diwan. Dan tidak ada, makna tak sempat nak register nama sebab ramai sangat. Wala yajma'uhum makna tidak dapat dihimpunkan mereka itu di dalam buku yang dapat diingati. Iaitu maksudnya ialah tidak ada diwan. Kalau diwan ni makna ada tulis kan, ni tentera berapa ramai pergi siapa gitu, ada orang tulis kan. Tapi ni tak sempat nak tulis, dah ramai sangat kan. Ada yang kata sampai 70,000, ada yang kata 90,000 dan sebagainya lah. Wallahu a'lam bissawab lah, sebab tak ada, tapi ramai tu, tak ada, paling ramai sekali kan. Dan lah perkara ni berlaku di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada pembukaan kota Mekah yang telah kita cerita kemarin kan, iaitu, dan juga selepas daripada peperangan Hunain. Maknanya hampir semualah tanah-tanah Arab dah jatuh dah. Sekarang ni nak menghadapi satu tentera yang besar, iaitu apa? Rom pula ni tak main dah dengan orang Arab ni. Orang Arab dah habis dah, tinggal sekarang nak berlawan dengan Rom pula. Rom ni super power pada masa tu. Kalau kita pada hari ni kan, tak adalah tentera yang paling kuat sekali kan. Tentera siapa kita pun tahu kan, siapa yang paling kuat sekali. Jadi nak lawan tu, tiba-tiba Nabi nak lawan tu dengan tentera ni. Jadi sebab itulah maknanya ini macam-macam lah. Ada orang-orang munafik pun start lah berbelah bagi kan, cerita kan. Cerita tu banyak, tapi kita bukan nak cerita kat sini kan. Qala Ka'ab, lalu kata Ka'ab, apa berlaku? Ka'ab berkata, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa zanna anna zalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Dia kata tak ada, dia kata, orang yang boleh, maknanya kalau nak hilangkan diri mesti boleh hilangkan diri. Maknanya dah sebab ramai sangat kan. Kalau 10 orang kita hilang seorang, kita tahu kan 9 mana. Tapi dah kalau main dah ribu-ribu ni, sampai penuh ramai sangat ni kan, kalau orang hilang pun, kata Ka'ab ni kan, illa zanna anna zalika sayakfi, dia mesti rasa yakin bahawa dia boleh bersembunyi. Orang tak cuba carilah dia, melainkan kalaulah diturunkan wahyu. Kalau turun wahyu nak kata apa lagi, memang dah tahu dah kan gitu kan. Wa raza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabat as-simar waz-zilal. Tengok pula ni tambahan lagi. Tambahan daripada apa? Tambahan daripada maknanya dah lah tak dipanas, dah lah tak ada jauh, dah lah tak di padang pasir, dah lah orang pula ramai. Lepas tu pula dia beritahu sini, Ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu adalah tilkal ghazwah hina tabat as-simar, ketika buah tu baru sedang nak baru masak kan. Maknanya pokok-pokok kurma baru masak kan. Maknanya kalau tinggal habislah kan. Gugur macam tu, rosak macam tu lah. Gitulah maknanya kan. Kalau tak ambil kan. As-simar wa zilal. As-simar wa zilal ni maksudnya adalah buah dan juga naungan. Maknanya tengah cantik lah. Pokok-pokok tengah cantik. Bukannya kosong, tak ada buah, tak ada apa ni kan. Kering kontang ke, tak ada. Ni zilal dan juga simar. Buah dan juga, kalau ikut zilal ni maksudnya ialah naungan ni. Fa'ana ilaiha as'ar. Dan dia kata fa'ana ilaiha as'ar, kata aku pula, dia kata as'ar. Jadi maknanya aku ni kalau ikutnya lah adalah tertarik, dia kata kalau ikutnya kan. Fatajahhaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimu ma'ahu. Jadi prepare. Sekarang ni Rasulullah SAW pun bersama-samalah, bersiap sedialah dengan orang Islam, bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Ada banyak cerita di situ kan. Tak cukup kenderaan ke mana tu Nabi, tak cukup unta, ada orang miskin, ada orang menangis nak pergi tapi tak boleh, dan macam-macam lah cerita di situ yang tidak diceritalah di sini kan. Tapi maksudnya ada diceritakan dalam hadis-hadis yang lain, iaitu Nabi SAW menawarkan mana sahabat yang nak mendermakan. Jadi Uthman bin Affan telah mendermakan sehinggalah banyak sangat Uthman bin Affan ni ratus ekor unta, sehingga Nabi SAW kata tidak akan memberi mudarat apa-apa lagi lah apa yang dibuat oleh Uthman selepas daripada ni. Itu nak cerita makna hebatlah Uthman ni kan. Kehebatan Uthman, dia kaya dan dia ni membelanjakan banyak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk peperangan dan juga untuk penyebaran Islam. Wa taufiqat, dia dah bersedia semua. Wa taufiqat ardu likai atajahhaz. Aku pun, dia kata wa taufiqtu ardu, kata aku pun wa taufiqtu sini bukan wa taufiqat, wa taufiqtu, aku pun
siap-siaplah juga kan, ardu likai ahtajahas, aku pun bersiap-siap sedia juga, ma'ahu fa arja wala aqdi syai'an, tapi aku balik aku tak buat apa, dia kata. Maknanya dia ni apa ni, orang dah prepare dah, orang sedang bersedia dah, jadi dia balik rumah tak buat apa-apa pula, dia kata. Walam aqdi syai'ah wa aqulu fi nafsi ana qadir ala zalik, dia kata. Aku ni boleh, dia kata, aku ni kuat lah, aku ni mampu ni, dia kata, ala zalik iza aratu, kalau aku nak. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nas al-jidd. Dia kata aku duduk main macam tu lah, dia kata, duduk main pusing, kata macam tu lah, kata falam yazal yatamada, sehinggalah nanti orang dah mula start dah. Mula start apa ni, nak start berjalan. Al-jidd tu maknanya dah siap dah, ikat unta ke apa benda semua. Al-jidd tu maknanya bersungguh-sungguh, orang dah start bersungguh-sungguh dan nak bergerak. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia cerita mulalah bergerak, dan orang Islam pun bergeraklah bersama dengan dia, wal muslimuna ma'ahu, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam aqdi min jihazi syai'a, tapi aku tak prepare lagi. Yang tadi dia kata prepare unta yang tadi kan, tapi barang-barang dia lah, beg dia lah. Kalau kita zaman moden ni kan gini apa benda tak prepare, tak kumpul lagi barang-barang aku ni. Summa ghadautu, aku keluar, dia kata, faraja'tu walam aqdi syai'a, aku keluar balik tak buat apa-apa juga. Apa dah jadilah ni kepada Ka'ab ni. Ka'ab ceritakan kepada anak dia ni kan. Anak dia cerita kepada kita, masya-Allah kan. Kemudian falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratul ghazw. Aku duduk macam itulah, dia kata. Falam yazal yatamada bi, aku duduk pusing-pusing macam itulah, dia kata. Sehingga orang pun dah pergi jauh dah. Wa tafaratul ghazw, dah maknanya dah menghilang lah gitu. Kemudian fahamamtu an artahil fa adrakahum. Jadi aku pun plan lah, dia kata. Aku plan apa? Aku plan, dia kata, aku nak siap-siap, aku nak kejar mereka. Adrakahum maknanya aku nak kejar mereka. Faya laitani fa'altu, harap-harap aku boleh buat lah, dia kata. Summa lam yuqaddar zalika li, tapi dia kata tak juga, tak tahulah, dia kata. Summa lam yuqaddar zalika li, tak berlaku juga. Pelan-pelan konon-kononnya nak kejar lah kan, orang dah bergerak dah. Fatafiktu iza kharajtu, start dah masalah dia. Apa masalah dia? Dia kata fatafiktu iza kharajtu finnas, bila aku keluar, dia kata, daripada rumah aku pergi ke Madinah ni kan, maknanya dah kawasan Madinah tu kan. Jadi aku tengok orang, dia kata, ba'da khuruj, selepas daripada Nabi SAW dah pergi semua dah jalan dah, tinggal aku je. Aku pusing, dia kata, iza kharajtu finnas, bila aku tengok pada manusia selepas daripada ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhzununi anni la ara li uswah. Yuhzununi anni la ara li uswah. Aku tengok orang yang ada tu semua yang tak boleh pakai lah, kita kata dalam bahasa kita. Semua tu jenis tak boleh pakai semua ni. Tengok orang ni, ni jenis tak boleh pakai. Ni maknanya orang baik-baik tak ada lah. Semua tak ada. Dia pun dah nak risau lah ni. Dia nak risau, dia kata, illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Kalau aku jumpa pun, dia kata apa? Lelaki yang mana memang dicop lah, ataupun dikhawatiri memang dia ni munafik ni. Ni munafik. Maghmusan tu makna tenggelam dalam kemunafikan. Memang orang dia ni orang munafik. Aku jumpa orang tu saja dia. Pergi tengok jumpa, Madinah, tengok, ini munafik dia memang ada gitu kan, munafik ni. Au rajulan, ataupun dia kata kalau aku jumpa orang lain lagi apa, mimman azarallahu ta'ala minad du'afa, ataupun kalau aku jumpa lagi ialah orang-orang yang memang Allah Ta'ala dah beri izin kepada dia. Sebab apa? Beri uzur kepada dia sebab dia ni orang lemah. Sama ada mungkin orang buta ke, orang tua sangat ke, orang yang tak mampu, maknanya orang sakit ke, orang kaki tempang ke dan sebagainya lah kan. Contohlah kata maknanya kan, orang-orang yang Allah Ta'ala dah beri izin kepada dia. Sebab orang itu adalah orang-orang yang lemah. Lalu walam yazkuruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Lepas tu dia kata, ni cerita dia ni, jadi cerita dia sekarang ni dia balik, kita balik babak kita kan, iaitu babak kan kepada rombongan tadi. Rombongan bersama dengan Nabi ni dah berjalan. Tabuk dengan Madinah ni lebih kurang 1000 lebih kilometer kan. Jadi dah berjalan lah, maknanya berjalan Nabi tak sebut. Nabi tak tanya Ka'ab ni kan. Tak sebut mana walam yazkuruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sebut tentang aku, kata. Sehinggalah bila Nabi sebut hatta balagha Tabuk, sehingga sampai di Tabuk. Bila sampai di Tabuk, faqala,
Nabi pun berkata, Nabi ingat Nabi tahu pada sahabat ni kan. Nabi kata apa? Dia kata, wa huwa jalis. Pada masa tu Nabi sedang duduk. Fil qaumi, dengan adalah satu rombongan orang di Tabuk tu, bitabuk. Jadi Nabi kata apa? Ma fa'ala Ka'bu ibnu Malik. Nabi pun sebut dia. Kalau kita sekarang kita kata, mana Ka'ab bin Malik Mana tak nampak Ka'ab bin Malik. Start dah cerita ni kan. Bermulalah kan. Ma fa'ala Ka'bu ibnu Malik kata. Lalu ada seorang lelaki, faqala rajulun min Bani Salamah. Ada seorang lelaki daripada Bani Salamah. Dia tak sebut nama sini. Dia kata apa? Ya Rasulullah, habasahu burdah wan nazaru fi itfai. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab ini adalah ungkapan yang nak menunjukkan kepada apa? Dia habis dah. Kalau ikutnya burdah ni adalah pakaian. Gitu kan. Wan nazar fi itfah ni benda-benda yang lembut-lembut, benda-benda yang maknanya perhiasan lah kan. Maknanya ginilah maksud dia. Kalau ikut ulama-ulama yang tukang hadis. Jadi dia kata apa? Dia kata apa ni, lelaki tersebut Bani Salamah tu kata habasahu burdah. Tak adalah, dia dah seronok dengan pakaian dia seronok dengan makna rumah dia lah gitu kan. Seronok dengan harta dia lah ya Rasulullah. Tak ada Rasulullah. Mengikatnya, kalau ikutnya kan, mengikatnya oleh pakaiannya dan melihat kepada hartanya. Begitulah maknanya. Habislah ya Rasulullah. Tu kata lelaki tu. Maknanya kata-kata yang teruk lah kata. Teruk dah dia tu, kata sibuk dengan dunia dia lah. Gitu. Faqala lahu Mu'az ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata pula? Kata Mu'az, pada masa tu ada Mu'az. Bila Nabi tanya tu, Mu'az bin Jabal berkata, dia kata, bi sama kulta. Awak ni apa teruk sangat ni? Macam tu kan. Bi sama tu seburuk-buruk ma kulta. Seburuk-buruk apa yang kamu kata. Apa kamu ni teruk sangat cakap pada orang? Gitulah. Wallahi ya Rasulullah. Kata Mu'az ni, wallahi, demi Allah, ya Rasulullah, dia kata, ma alimna alaihi illa khaira. Kami tak pernah, setakat hidup kami lah, dia kata kan, kami tak pernah lagi rasa dia ni teruk macam tu. Maknanya tak pernah dengar tak baik pada dia. Gitu kan maknanya kan. Maknanya dia ni okey Rasulullah, mungkin ada sebab-sebab gitulah Tapi maknanya ni apalah teruk ni. Dia ni cakap macam tu kan, cakap macam dia ni tertarik dengan dunia, dia sibuk dengan dunia dan sebagainya kan. Okey, fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Jadi kalau ikut hadis ni maknanya kata-kata begitu tu, kata-kata lelaki tersebut Nabi tak marah. Kan? Apabila berlaku ni, tapi Nabi maknanya nak check lah dulu kan. Apa kita tengok maknanya kan, tengok apa yang berlakunya. Jadi yang Mu'az bin Jabal ni adalah husnuzon kan, husnan terhadap Ka'ab bin Malik. Yang lelaki tadi tu kata habislah dengan dunia dia tu kan, dah sibuk dengan dunia dia kan. Jadi fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi diam, fa baina huwa ala zalik ra'a rajulan mubyidan yazulu bihi sarab. Itu pada ketika tu, masa-masa duduk tu kan, tiba-tiba nampaklah daripada jauh ada lelaki yang mubyidan, putih-putih nampak, yazulu bihi sarab, yang tenggelam wujud dalam ni. Kalau kita tengok dari padang pasir kan, di padang pasir kita tengok jauh tu kan, kita tengok nampak macam ada orang bergerak-gerak kan, sedang menuju gitu kan, nampak dia putih dia. Maknanya kalau sarab tu maknanya ialah Fata Morgana gitu kan, Fata Morgana. Jadi nampak daripada jauh tu kan, nampak dia nampak macam air sikit kan, nampak orang ada di jalan datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu Nabi kata pada kun Aba Khaisamah. Nabi kata mungkin, maksud dia mungkin Abu Khaisamah tu kot Nabi kata nampak daripada jauh tu. Lalu tengok siapa sebenarnya yang datang tu. Jadi insya-Allah kita terpaksa berhenti kat sini pada hari ni insya-Allah kan. Kita nampak tadi apa ketika Nabi bercakap tu, tiba-tiba nampak jauh ada orang datang kan. Jadi saya sebutkan bahawa hadis ni, oleh kerana hadis ni sangat panjang kan, kita ni ada part nombor 1 kan. Insya-Allah kita sambung lagi. Kita berhenti tadi pada apa? Pada Nabi nampak mereka tu nampak ada seorang datang daripada jauh. Nabi kata mungkin Abu Khaisamah kot. Siapakah sebenarnya dia dan kenapa dia, dan seterusnya insya-Allah kita akan jumpa lagi insya-Allah di dalam sesi sambungan kita sebab kita dah cukup setengah jam kita, supaya kita tak nak ganggu kan masa dan sebagainya kan, orang dah set kan. Jadi insya-Allah jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sambung cerita Ka'ab bin Malik dalam peperangan Tabuk.
Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.